Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi pada ayat berikutnya dalam surah Al-Hadid, surah 57. Pada hari ini, kita akan lihat ayat ke-26 dan ke-27. Kerana dua ayat itu ada berkaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahima wa ja'alna fi zurriyatihima nubuwata wal kitaba. Faminhum muhtad wa katsirun minhum fasiqun. Summa kaffayna ala asarihim birusulina wa kaffayna bi Isa ibn Maryam wa atainahul injil wa ja'alna fi qulubil lazi nattaba'uhu ra'fatan wa rahmatan wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ba'tigha'a ridwanillah fama ra'auha haqqa ri'ayatiha fa'atayna lazina amanu minhum ajrahum wa katsirun minhum fasiqun. Sadaqallahul azim. Ayat yang ke-26 ini ialah Allah berfirman mengatakan, walaqad, dan demi sungguh, arsalna Nuhan, kami telah utuskan Nuh, wa Ibrahima, dan Ibrahim, wa ja'alna fi zurriyatihima, dan kami telah jadikan kepada zuriat kedua-dua mereka ini nubuwata wal kitaba, darjat nabi dan kitab. Faminhum muhtad, dan di antara mereka ada yang mendapat petunjuk. Wa katsirun minhum, sedangkan kebanyakan daripada mereka fasikun, adalah orang-orang yang fasik. Jadi Allah pilih hanya dua rasul di sini disebutkannya, iaitu Nuh dan Ibrahim. Dalam Al-Quran, Allah tidak menceritakan siapa yang dikatakannya zuriat Nuh tu. Tapi dia mengatakan bahawa Nuh ni adalah Nabi kita yang pertama, yang diutuskan oleh Allah untuk menyampaikan wahyunya kepada umat-umatnya. Dan Ibrahim, Nabi Ibrahim ini banyak Allah ceritakan dalam Quran. Dan semua Nabi-Nabi itu sebenarnya di sebelah pihak Nabi Israel adalah keturunan Nabi Ibrahim dari Ishak. Jadi Ibrahim ada dua anak. Pertama adalah Ismail yang ditinggalkannya di Mekah, dan keduanya adalah Ishak yang seterusnya telah memberikannya zuriat. Seperti lepas Ishak adalah Yakub, lepas tu Yakub, Yusuf, dan seterusnya Musa dan Isa. Jadi kata dalam ayat ini, dia bekalkan juga nabi-nabi ini dan zuriat-zuriat mereka kenabian dan juga kitab. Misalnya
Nabi Daud ada kitab Zabur. Tapi Nabi Musa ada kitab lain iaitu kitab Taurat. Dan maknanya banyaklah umat-umat mereka tu, umat-umat kedua-dua keturunan Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim ini mendapat petunjuk. Maknanya dia berserah diri kepada Allah lah. Dia sembah Allah dan akui mereka sebagai Nabi. Tapi Allah akhiri ayat ini dengan berkata kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Kalau kita ingat lagi, iaitu maksud atau makna fasik di sini ialah orang-orang yang mengetahui akan hukum-hukum dan ilmu Allah itu tetapi dia tidak mengamalkannya. Ini fasik. Dia ingkar pada amalan. Tak patuhlah pada perintah-perintah dan juga tidak menjauhi larangan-larangan Allah. Dalam ayat ke-27 pula, summa kafaina ala asarihim. Kemudian kami, kafai sini mengiringkan. Jadi mengikutkan di belakangnya. Contohnya, kami iringkan ala asarihim, ke atas jejak-jejak mereka itu, birusulina, dengan beberapa orang rasul-rasul. Jadi maksud sini ialah jejak Ibrahim dan Nuh tu. Wa kafaina bi Isa, dan dia kata diiringkannya Isa anak Maryam sebagai seorang Nabi juga yang menyejaki Nabi Musa. Dan Nabi Musa dan sebelumnya tu adalah menjejaki kenabian ataupun mengiringkan jejak Nabi Ibrahim dan Nuh. Dan kepada Isa dikata wa atainahu Injil, dan kami berikan kepadanya kitab Injil. Wa ja'alna fi qulubil ladzina tabauhu, dan kami jadikan fi qulubi, di hati-hati, allazina tabauhu, orang-orang yang mengikutnya, iaitu situ Isa, ra'fatan, iaitu perasaan belas kasihan. Apa dipanggil sebagai santun, sifat santun, sifat salim, sifat halim. Jadi belas kasihan, rasa belas kasihan, warahmatan, dan sifat rahmah. Rahmah ni kasih sayang. Dan rohbaniyatan, iaitu sifat bertapa. Rahbaniyah ni ialah di mana padri-padri agamanya bertapa di tempat-tempat yang sunyi, jauh dari manusia, dan bersendirian-bersendirian. Jadi di sini maknanya ibtada'uha, mereka ni telah mengadakan satu perkara yang baru. Jadi ma katabnaha alaihim, tidak kami tetapkannya ke atas mereka. Allah tak tetapkan tentang rohbaniyah tu, tapi mereka sendiri mengadakan perkara itu untuk menunjukkan betapa khusyuknya, betapa fokusnya kepada ibadahnya kepada Allah. Jadi makna sini Allah tak mengaku yang dia menyuruh perkara itu.
Kecuali, kata dia hanya menyuruh, Allah ni hanya menyuruh mereka atau sesiapa yang mengikut Isa tu ialah mencari keredaan Allah, mencari ridwanun Allah. Hari itu telah dibincangkan atau diberikan tafsir definisi ridwan. Ridwan ini ialah keredaan yang sempurna, keredaan Allah yang sempurna. Jadi Allah dalam ayat ini menerangkan bahawa dia memerintahkan siapa-siapa yang mengikut Isa ni untuk mencari keredaan Allah. Maknanya menyembah Allah, menerima Isa sebagai Rasul. Itu saja yang disuruhnya. Yang ditetapkannya ialah mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan mereka dan juga seterusnya menerima, mengakui Isa sebagai Rasul mereka. Tapi dikata fama ra'auha haqqa ri'ayatiha, maka tidak mereka, ra'au tu mereka berbuat apa yang Allah telah perintahkan tu, iaitu memelihara kebenaran Allah tu. Hak situ ialah kebenaran. Dan ra'auha tu maknanya memelihara sebenar-benarnya. Jadi pengakuan terhadap Allah sebagai Tuhan dan Isa sebagai Rasul, itu adalah hak, satu ketetapan yang harus mereka pelihara. Tapi mereka tak pelihara tu. Itu yang Allah beritahu sini. Jadi mereka ni sebenarnya telah melencong sikit daripada apa yang Allah telah tetapkan kepada mereka. Mengakui Isa tu sebagai Rasul, mengakui Allah sahaja sebagai Tuhan yang disembah. Tapi mereka lebih kepada berbuat perkara-perkara yang berlainan dengan itu. Misalnya, mengikut ketetapan bertapa mereka tadi tu, rahbaniyah mereka tu, mereka ni telah tidak membolehkan diri mereka tu kahwin. Jadi mereka tidak berkahwin. Yang lelaki tak berkahwin dengan perempuan, yang perempuan pun sebagai nuns tu dia tak kahwin dengan lelaki. Dan mereka berpakaian serba ringkas, serba tidak ada perhiasan. Dan mereka bersendiri-sendiri, tidak bersama dengan orang ramai umum. Dan ketiga-tiga perkara ni Allah suruh supaya tidak mereka melakukan perkara-perkara itu. Allah membenarkan umat atau hamba-hambanya kahwin. Nabi Muhammad pun berkahwin. Dan Nabi Musa pun berkahwin. Nabi Ibrahim pun ada 2 orang isteri. Nuh ada isteri. Lut ada isteri. Jadi maknanya mereka telah mengadakan satu perkara yang tak Allah tetapkan. Yang keduanya, dia mengaku Isa tu sebagai anak Tuhan. Jadi itu pun tak betul. Semenjak kecil lagi dalam buaian, Isa dah beritahu orang-orang Yahudi bahawa dia itu adalah seorang Rasul Allah. Tapi mereka telah menjadikannya sebagai Tuhan akhirnya. Dan seterusnya, berpakaian mereka itu dengan warna hitam atau warna coklat atau warna putih. Jadi itu semua adalah perkara yang diada-adakan. Tak ada langsung perhiasan. Allah suka kepada perhiasan.
Kalau kita pakai baju yang cantik, yang berhias dengan manik-manik dan sebagainya tu, itu adalah perhiasan untuk kita yang Allah benarkan. Yang Allah larang kita ialah bila kita memakai pakaian yang berhias itu, perasaan kita yang bongkak dan sombong dan megah dan takabur dan riak tu yang Allah larang. Bukan berpakaian cantik. Allah suka kepada yang cantik-cantik. Kalau pergi solat, hendaklah berpakaian cantik. Tapi ini mereka telah menidakkan bagi diri mereka untuk bercantik-cantik. Dan mereka tidak bersama dengan rakyat. Mereka duduk berasingan jauh di atas-atas gunung, di gereja-gereja yang besar seperti istana dibuatnya. Dan mereka ni berlaku sebagai Tuhan, boleh mengampunkan dosa-dosa rakyat biasa. Boleh pergi dengan jumpa dengan priest mereka dan minta ampun, menceritakan segala dosa-dosa yang telah dilakukannya dan minta ampun. Itu semua dia menggantikan tempat Tuhan. Tuhan kata hanya dia saja yang boleh mengampunkan dosa-dosa hamba-Nya, bukan manusia biasa. Itu pun sudah melanggar. Jadi banyaklah perkara-perkara yang Allah telah menidakkan, tidak menerima mereka ni. Perkara-perkara seperti ini adalah perkara yang tidak Allah redha, tidak dia redai. Tapi Allah minta mencari keredaan. Keredaan itu ialah mengakui Allah sebagai Tuhan yang satu dan mengakui Isa sebagai Nabi. Itu yang Allah redha. Dan berhias dan bersama dengan masyarakat biasa, hidup biasa, berkahwin dan beranak sebagainya. Jadi di akhir ayat ini Allah mengatakan, kami fa'ataina, tu kami, tu maka kami, atai itu datangkan atau berikan. Jadi orang-orang yang beriman, di sini sebagai subjeknya, orang-orang yang beriman ini, kami telah beri mereka, allazina amanu sebagai objek, kami situ sebagai subjek. Jadi kami telah beri mereka, orang-orang yang beriman ni, di antara mereka ajrahum, balasan mereka. Tetapi wakasirun, sedangkan kasirun itu kebanyakan, minhum di antara mereka, fasikun adalah orang-orang yang fasik, tak buat apa yang Allah suruh. Jadi itulah ayat ini, bagaimana Allah menceritakan bagaimana telah berpisahnya orang-orang seperti umat-umat Musa yang telah menjadikan Uzair itu sebagai anak Tuhan dan menyembah berhala seperti menyembah anak lembu. Dan Nabi Isa juga telah menyembah patung Isa yang disalib. Dan juga ada di situ disebut sebagai Trinity. Ada 3 perkara, iaitu ada yang Tuhan, ada yang Holy Spirit dan ada yang Son. Jadi 3 perkara yang mereka sembah. Jadi mereka telah menyekutukan Allah dalam amalan-amalan ibadah kepada Allah. Mereka lakukan kefasikan. Jadi itu saja bagi kali ini. 2 ayat ini secara ringkasnya diterangkan maksudnya. InsyaAllah esok kita akan bertemu pula daripada ayat ke-28. Sekian saja buat kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.